Okey, pada kelas yang lepas cikgu dah sentuh berkenaan dengan asas kuasa 2 dan kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Namun pada sesi yang lepas kita menghadapi sedikit masalah di mana mikrofon cikgu tak berapa nak jelas kan. Okey, pada sesi kali ni cikgu terangkan balik dari segi konsep dia. Sebenarnya kuasa 2 dan punca kuasa 2 dia ni konsep yang hampir sama. Okey, konsep yang hampir sama. Okey, cikgu tulis kat sini lah. Okey, sesuatu nombor yang berkuasa 2 atau sesuatu nombor yang berkuasa 3, untuk tingkatan 1 kamu hanya perlu kuasai kuasa 2 dan kuasa 3 saja. Di mana bila kamu naik tingkatan 2 nanti, tingkatan 2, tingkatan 3, kamu akan mula bermain dengan kuasa sekejap lah. Anak cikgu mengamak nak susu pula. Okey, sekejap cikgu tunjuk ni pula. Okey, cikgu, kamu bagi masa cikgu 1 minit saja sebelum anak cikgu kacau cikgu. Mana botol mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Okey, minta maaf sebab okey, sambung Ustaz dah. Okey, tadi cikgu sebut berkenaan dengan kuasa 2 dan kuasa 3. Okey, jadi untuk tingkatan 1 ni kamu faham dulu konsep. Bila kamu faham konsep kuasa 2 dan kuasa 3, automatik kamu akan faham lah kuasa 4, kuasa 5 dan seterusnya. Kalau tingkatan 5 tu kuasa 10, 11, 12. Okey, nombor yang berkuasa di atas. Okey, sebelum ni kamu belajar tentang nombor-nombor. Contohnya di sekolah rendah kita belajar tentang nombor. Nombor ni ada 3 kategori nombor. Pertama, nombor bulat. Okey, nombor perpuluhan dan nombor pecahan kan. Okey, ketiga-tiga nombor ni, contoh nombor bulat ni contohnya 5, 100, 75, 88, mana-mana nombor. Okey, semua nombor ni perpuluhan 1.23, 5.66 dan seterusnya. Pecahan ni 1/2, 2, 3/5, 4, 1/3. Okey, semua nombor ni, nombor bulat, pecahan, perpuluhan ni sebenarnya dia ni kuasa berapa apabila tak ada, tak nampak. Semua nombor ni sebenarnya dia berkuasa. Hidden number dia adalah 1. Sebenarnya semua nombor-nombor ini berkuasa 1. Tak nampak. Tak. Semua nombor yang ada adalah berkuasa 1. Okey, kamu belajar tu sebenarnya semua nombor ni kuasa dia 1 semua.
Apa-apa nombor berkuasa 1 sama dengan nilai dia sendiri. Semua nombor ni kuasa 1. Jadi hari ni kamu mula belajar. Rupanya nombor selain kuasa 1 dia ada kuasa 2, kuasa 3. Katanya 2 kuasa 1 sama dengan 2. Di mana 2 ni, satu kuasa ni dia hidden. Nombor ni dia ada beberapa, dalam matematik dia ada beberapa nombor yang dan simbol yang hidden. Kita akan guna dia bila kita perlu dalam penyelesaian matematik. Contohnya nombor 2. Nombor 2 dia ada beberapa yang hidden lah. Apa dia nombor hidden dia? Hidden yang pertama adalah kuasa 1. Kuasa 1 ni hidden. Hidden ni maksudnya tak nampak. Kita akan keluarkan bila kita perlu. Yang kedua, hidden dia adalah per 1. Ni pun tak nampak juga. Kalau 2 per 1 sama dengan 2. Okey. Yang ketiga, apa lagi simbol yang hidden pada nombor 2 ni? Positif. Positif ni pun kita akan keluarkan bila kita perlu. Okey, jadi nanti kamu akan faham dah nanti bahawa setiap nombor pecahan ni yang kita belajar sebelum ni di sekolah rendah, semua nombor-nombor tu adalah kuasa 1. Okey, hari ni kita akan belajar tentang nombor kuasa 2. Okey. Mana-mana nombor berkuasa 2 atau kuasa 3, contohnya 2 kuasa 2 ataupun 2 kuasa 3. Kamu kena faham bahawa nombor tu berganda, nombor yang sama akan berganda sebanyak 2 kali. Kalau orang nak kembar seirah, kalau ada kembar seirah 2 orang, kembar sepasang ataupun 3 sepasang 3, maksudnya nombor yang sama. Contohnya 2 darab 2 darab 2. Itu lebih. Ni kuasa 3. Okey, jadi dari segi asas ni cikgu ulang kaji balik. Asas yang kita belajar, jadi 2 darab 2 4. Kalau 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2 bermaksud 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Okey, kalau sesuatu nombor kuasa, nombor ni tidak semestinya nombor bulat. Kadang-kadang dia datang dalam keadaan nombor perpuluhan ataupun nombor pecahan yang cikgu sebut tadi. Kalau nombor bulat integers negatif, contohnya negatif 2 kuasa 2. Kamu kena ingat negatif 2 ni maksudnya negatif 2 ada 2 kali. Negatif 2 darab dengan negatif 2. Okey, biasanya kalau ada darab tolak ni kita akan letak sempadan. 2 yang kedua ni, negatif 2 ni kita akan letak sempadan. Okey, negatif darab negatif, negatif darab negatif, dia akan jadi apa? Dalam persamaan linear kita dah belajar dalam tajuk persamaan linear. Okey, negatif darab negatif dia akan jadi positif. Simbol yang sama apabila didarab dia akan jadi positif. Sama, positif darab positif akan jadi positif. Negatif darab positif akan jadi negatif. Simbol yang tak sama didarab ataupun dibahagi akan jadi negatif. Positif darab negatif akan jadi negatif. Okey, dalam kes ni negatif bertemu negatif, maka dia akan jadi positif. Positif 2, maksudnya 2 saja. Positif tu hidden. Okey, kalau 2 kuasa 3, okay. Apa dah? Nak salin? Okey, tak apa. Sambil-sambil. Okey, kalau negatif 3, nombor yang negatif ada 3 kali. Okey, tak apa, sambil-sambil salin. Negatif 2 ada 3 kali. Darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, negatif ni kita buat sempadan, tak kurungan. Okey, jadi jawapan dia adalah apa? Okey, pertama
Biasanya kalau kuasa ni, kalau tip dah, kalau kuasa ni nombor genap lah, 2, 4, 6, 8 nombor genap kuasa. Kalau negatif 2 ataupun negatif apa pun, negatif nombor negatif 4, negatif 5, negatif 1/2, kuasa 2, dia akan dapat jawapan positif. Tapi kalau nombor ni negatif berkuasa nombor ganjil, jawapan dia biasanya akan jadi negatif. Okey, reason dia kenapa? Reason dia okey, negatif darab negatif dia akan jadi positif. Positif ni bertemu pula dengan negatif ni, dia akan jadi negatif. Jadi apa-apa nombor berkuasa 3, kalau nombor tu negatif, jawapan dia akan jadi negatif balik. Sebab okey, negatif 2 darab negatif 2 dia akan jadi positif 4. Okey, positif darab dengan negatif, dia akan jadi negatif. 4 kali 2 akan jadi 8. Jawapan dia akan jadi negatif 8. Nanti kamu akan jumpa latihan di mana nombor negatif berkuasa 3, jawapan dia mesti negatif. Jadi dalam ujian nanti kadang-kadang dia test juga kamu. Dia bagi kadang-kadang dia bagi soalan objektif. Okey, negatif 2 kuasa 3 sama dengan berapa? A 8, B negatif 8, C dia letak 6 ke, D negatif 6. Jadi dia akan kelirukan kamu di situ. Jadi kamu kena faham dari segi konsep asas. Kalau dia berkuasa 3 negatif, dia akan jadi negatif. Kalau kuasa 2 negatif, dia akan jadi positif. Sebab apa? Sebab negatif bertemu negatif, dia akan jadi positif. Okey. Ada dapat ke? Okey. Boleh lah? Okey, kita tengok pada buku teks. Okey, tak apa, tengok buku teks cikgu. Tengok pada buku teks cikgu ni. Kalau kamu buka telefon payah nak buka buku teks, tak apa, cikgu tolong buka siap-siap. Okey, dari segi kuasa, sekejap kita tengok soalan. Okey, tadi cikgu cerita tentang kuasa. Dari segi hukum punca kuasa. Okey, punca kuasa adalah lawan dia. Punca kuasa adalah kita nak dapat balik dia punya asas nombor dia. Okey, kalau kuasa dengan punca kuasa ni macam proses reverse balik lah. Okey, kamu salin dulu yang ni. Cikgu buat satu lagi. Kita panggil sifir kuasa 2 dan sifir kuasa 3. Daripada sifir ni lah yang akan memudahkan kita. Okey, yang ni salin lah. Okey, kita panggil kuasa 2 Okey, kita mulakan dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 3 kali 3 9 kan? 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 5 kuasa 2 sama dengan 25. Dia jadi ni pula. kan? 6 kuasa 2 sama dengan 36. 7 kuasa 2 sama dengan 49. 8 kuasa 2 sama dengan 64. 9 kuasa 2 sama dengan 81. 10 kuasa 2 sama dengan 100. 11 kuasa 2 sama dengan
121. 12 kuasa 2 sama dengan 144. Okey. Ustaz, kenapa bukan 3 kuasa 2, kenapa bukan 6? Sebab apa? Sebab 3 darab 3, bukan 3 tambah 2. 3 kali 2. Ni saat-saat Okey, cikgu jawab. Okey. Kan? Kenapa 2 kuasa 2, 2 kali, kamu kata 2 darab 2, kamu dah ingat 2 darab 2 atas kan? Bukan. Dia sebenarnya nombor tu, dia sebenarnya apa? 2 darab 2. 2 ni asas nombor ni, yang bawah ni adalah asas. Kita panggil nombor asas. Yang atas tu adalah kuasa. Okey, asas dia ada berapa kali? 2 kali, betul? Okey, asas ada 2 kali. Jangan tengok nombor atas. Bawah ni asas. Asas ni adalah base dia. Tapak dia ada 2, nombor 2. Bila tapak dia nombor 2, atas dia ada berapa kali? 2 kali. Maka 2 darab 2. Okey, ni asas dia ada nombor apa? 3. Okey, asas dia nombor 3. Ada berapa kali 3 ni? Ada 2 kali. Darab 3. Maksudnya 3 ni ada 2 kali. Faham? Bukan kamu jangan kata dia 3 darab 2. Salah. Maksudnya 3 ni ada salah. Yang ni salah. Jadi kamu kena faham apa? Ini salah. Maksudnya 3 ada 3 kali. Sama juga yang nombor-nombor lain. Tu dari segi konsep dah. Okey. Sama juga yang ni. Okey, 4 asas dia apa? 4. 4 ada berapa kali? 2 kali. 4 kali 4. 4 double, 5 double, 6 double, 7 double, sama. 5 darab 5, 6 darab 6, 7 darab 7, 8 darab 8. Dan seterusnya lah. 9 darab 9, 10 darab 10, 11 darab 11, 12 darab 12. Okey, dan seterusnya lah. Bisa cikgu tunjuk sampai nombor 12. Nanti dia akan keluar juga 25 kuasa 2. Maksudnya 25 darab 25. 34 kuasa 2. Asas dia 34 berkuasa 2. Kamu kena ingat nombor kecil di atas ni berkuasa. Kuasa ni kita kata kuasa, tenaga dia ada 2 kali. 2 kali ganda. Maksudnya nombor tu ada 2 kali. Faham? Okey, jadi jangan terkeliru kalau dia kata, kalau soalan kata okey 14 kuasa 2, kamu jangan pula tersilap pergi tulis 14 darab 2. Salah. Dia sepatutnya 14 ada berapa kali? Darab 14. Guna kalkulator akan dapatlah jawapan dia. Faham tak? Okey, ni untuk nombor kuasa 2. Okey, proses tak padam dulu ni. Okey, cikgu padam ini. Okey, bagaimana proses kita panggil reverse balik? Proses punca kuasa. Ini kuasa 2. Kita kata proses punca kuasa. Kuasa 2. Okey. Kuasa dia akan dapat jawapan dalam bentuk nombor yang besar. Punca kuasa kita nak dapat balik nombor asas. Punca kuasa ni proses nak dapat balik asas nombor dia. Kita panggil proses nak dapat balik asas nombor. Proses nak dapat balik asas nombor. Asas nombor 2. Asas kuasa 2. Proses bukan nombor 2, asas kuasa 2. Asas kuasa 2. Okey, proses asas kuasa 2. Kuasa 2. Ni adalah proses dia sebenarnya. Okey.
biasanya punca kuasa ni biasanya ditulis dalam bentuk, okey, kita akan tulis dia dalam bentuk okey, macam kamu bahagi tu. Okey, X, apa-apa nombor lah sini cikgu letak X. Okey, dia ada dua. Kalau punca kuasa 2, dia akan letak macam tu. Kalau punca kuasa 3, dia akan letak 3 kecil di luar. Kalau punca kuasa, nanti kamu akan jumpa punca kuasa 4, dia akan letak 4 di luar. Kalau punca kuasa 5, dia akan letak 5 di luar. Dan seterusnya lah. Kalau sampai punca kuasa 18 ke contohnya lah. Dia akan letak di luar ni adalah punca kuasa berapa. Kalau di luar tak ada nombor, maksudnya automatik dia adalah punca kuasa 2. Automatik dia adalah punca. Dia akan start dengan punca kuasa 2. Dia tak akan start punca kuasa 1, tak ada. Dia akan bermula dengan punca kuasa 2. Okey, kalau kita tengok sini. Okey, kalau punca kuasa, okey, dia letak macam ni. Punca kuasa 2, 4. Kalau di luar ni tak ada nombor, maksudnya dia adalah 2 lah. Hidden number dia adalah 2. Okey, sama dengan dapat balik asal nombor dia 2. Kalau punca kuasa 9, kita akan dapat balik 3. Nanti cikgu tunjuk macam mana kita nak cari gunakan kalkulator. Punca kuasa 16 akan dapat balik 4. Sekarang ni untuk punca kuasa, kita nak mencari, kita panggil asas nombor. Asas nombor bagi nombor kuasa 2 lah. Maksudnya asas nombor ni nombor asal dia. Nampak? Nombor asal. Nombor asas ni adalah nombor asal dia. Nombor asas ni adalah nombor asal dia. Faham? Jadi nombor asal ni kita tak perlu bubuh kuasa 2, sebab kita dah tahu dah. Kalau dia, sebab kita puncakan dia dengan punca kuasa 2, jadi asas nombor dia ini kita panggil nombor asas. Okey, satu nombor ni dalam kuasa kan, kita bermain dengan, nanti di tingkatan 3 dia ada. Okey, contohnya nombor di bawah, contohnya 5 kuasa 2. Oh, tak apa nak jelas lah. Cikgu tukarkan dia. Tentang istilah asasnya. Asas dalam matematik dia ada satu istilah, kita panggil istilah asas dengan indeks. Dia nama dia. Okey, contohnya ni macam ni. Okey, contohnya 5 kuasa 2. Okey, mana asas bagi nombor tersebut? Okey, 5 ini adalah asas. Okey, 5 ini adalah asas. Manakala kuasa ini dalam kategori kita panggil indeks. Okey, indeks ni ataupun kuasa. Jadi proses punca kuasa ni kita nak dapat balik asas nombor yang telah berkembang. Contohnya 5 kuasa 2 sama dengan 25. Nombor ni telah berkembang. Kita perlu dapatkan balik dia punya asas nombor. Dia 25 ni based on apa? Asas dia apa? Bila punca kuasa 2, automatik kita akan dapat balik 5, nombor 5. Okey, contoh cikgu tunjuk kat guna kalkulator. Okey, kita tengok yang mana ada kalkulator. Okey, cikgu buka kalkulator cikgu. Okey, apa-apa di sini kalau kamu tengok okey, contohnya cikgu letak 64. Okey, punca kuasa di sini ada satu simbol. Okey, letak dulu simbol punca kuasa. Okey, 64. Okey, ni kalau punca kuasa tak ada nombor di luar, bermaksud dia adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 64 sama dengan 8. Kita akan dapat balik asas nombor tu adalah 8. Dia takkan kata 8 kuasa 2, sebab 64 asas dia adalah 8 punca kuasa. Okey, nampak?
Contohnya punca kuasa 144 sama dengan asas dia adalah 12. Itu maksudnya. Jadi hari ini hari ini kamu mahir menentukan nombor kuasa 2 dan asas kepada nombor kuasa 2 kita perlu punca kuasa. Contohnya 25. Nombor ni besar. Asas dia berapa? Punca kuasa dapat 5 dan seterusnya. Jadi 36 dapat 6. Jadi kamu kalau boleh kamu hafal yang ni nombor-nombor ni pun tak apa. Hafal sebab memudahkan kita nanti. Memudahkan kalau banyak soalan yang akan keluar nombor ni 7. Okey, 64 punca kuasa 8. 81 punca kuasa 2 9. 100 punca kuasa 2 10. 121 dapat 11. Jadi 144 dapat 12. Okey. Kalau kamu tengok ni 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan nombor yang ada ni dan dalam keadaan punca kuasa ni, ini adalah sebenarnya nombor punca kuasa 2 sempurna. Okey, ini adalah nombor-nombor punca kuasa 2 sempurna. Cikgu nak ambil warna apa yang terang sikit? Sana. Orange, terang tak orange? Okey. Maka nombor-nombor ini, ni cikgu ambil sini lah. Nombor-nombor ini kalau kamu faham konsep kuasa 2 automatik, kuasa 3 lebih kurang ya cikgu. Kuasa 3 ya lebih kurang. Yang beza dia adalah kuasa yang tu nombor tu berganda 3 kali. Okey, ini adalah nombor-nombor dia letak kita nombor-nombor punca kuasa 2 kuasa 2 sempurna. Kenapa dia kata punca kuasa 2 sempurna? Sebab hanya nombor-nombor ni ya. Kalau punca kuasa 2 dia tidak dapat perpuluhan. Contoh cikgu bagi. Okey, ni 49 betul. Contoh cikgu ambil punca kuasa 50. Akan dapat nombor genap ke ganjil? Cuba kamu guna kalkulator. Okey, cikgu tengok kalkulator. Okey, punca kuasa 250. Kita guna kalkulator lah. 07 ya. Punca kuasa 250. 7.071. 7.071. Panjang kan? Maksudnya nombor ini perpuluhan. Maksudnya 50 ni bukan punca kuasa 2 sempurna. Punca kuasa 2 sempurna bermaksud nombor tu bila kita punca kuasa dia tidak akan dapat perpuluhan. Itu baru sempurna. Kalau dapat perpuluhan ni maksudnya nombor ni tidak sempurna untuk punca kuasa 2. Itu maksud dia. Kadang-kadang soalan akan tanya kamu, adakah nombor 50 ni adalah punca kuasa 2 sempurna atau bukan? Sila nyatakan. Apa tu kamu kata punca nombor 50 ni bukan punca kuasa 2 sempurna kerana kamu tulis jawapan dah. Kerana okey, kerana dia ada titik perpuluhan. Okey, jelas. Okey, jadi kadang-kadang dia bagi je nombor-nombor apa-apa. Contohnya dia letak kadang-kadang soalan ni sebab memandangkan kita boleh guna kalkulator, jadi dia letak saja nombor apa-apa. Adakah dia akan kata kita, adakah 3422 punca kuasa 2 sempurna?
Atau bukan? Kenapa? Jawapan dia kenapa? Hanya sebab ada titik berpuluhan. Ya, kalau bila kita guna kalkulator, kita akan letak punca kuasa 2 3, 4, 2, 2. Berapa titik puluhan dapat? 68, 29, 4, 9, 7, 8, 6, 9, 1. Dan seterusnya. Maksudnya dia ada titik perpuluhan. Maka jawapan kita kata bukan. Kerana ada titik perpuluhan sekian. Okey. Jadi untuk kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 2 ni kamu kalau boleh kamu ingat 4, 9, 16, 25, 36 ni kamu ingat nombor ni. Okey, kita pergi pada kuasa 3 dan punca kuasa 3. Sebenarnya kalau kamu faham yang kuasa 2 ni, automatik kamu akan faham yang kuasa 3. Okey, sekejap. Cikgu ambil sebelah ni lah, cikgu padan yang ni lah. Okey, tak apa. Cikgu pergi ke slide seterusnya. Yang ni tak payah padan. Cikgu buka satu lagi slide untuk kuasa 3. Kalau boleh kuasa 2 ni kamu salin. Okey, untuk kuasa 3 cikgu pergi. Okey, kuasa 3. Pilih. Okey, contohnya nak kata apa? Duduk. Okey, contohnya 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3, 5 kuasa 3, 6 kuasa 3, 7 kuasa 3, 8 kuasa 3, 9 kuasa 3, 10 kuasa 3, 11 kuasa 3, 12 kuasa 3. Okey, apa yang kamu faham bila nombor tu berkuasa 3? Asas nombor tu berganda sebanyak 3 kali. Ya. Jadi bila kamu mahir kuasa 2, kuasa 3, automatik lah naik tingkatan 3, naik tingkatan 2 nanti. Kamu jumpa cikgu matematik kata, okey, kalau 4 kuasa 5 berapa? Kamu akan kira 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Maksudnya asas nombor ni kamu jangan darab 2 darab 3 macam tadi. Kamu kena darab 2 darab 2 sebanyak 3 kali. Berapa? 2 kali 2 kali 2 8. Okey. 3 darab 3 sama dengan ada? Ingat kalkulator. 27. Okey, 27. Okey, 4 kuasa 3. 4 darab 4 sama dengan 64. Okey. 5 darab 5 darab 5 125. 6 darab 6 darab 6 216 kan? 216. Okey, 7 darab 7 darab 7 340. 3. Okey. Okey, 8 kuasa 3, 8 3 kali. 8 darab 8 darab 8. Okey, 512. Okey. 9 darab 9 darab 9 629. Oh, 729. Okey. Silap. 700. 700 berapa ni? 29.
Oh, 29. Okey, kalau 10 darab 10 darab 10, oh 1000. 11. 1,331. Oh, 1301. Okey, kalau 12. 1,728. 728. Okey. Alhamdulillah. Bermaksud ni, bermaksud bahawa nombor-nombor ini okey. Bermaksud 8, 27, 64, 125 ini adalah nombor, kita panggil dia sebagai nombor-nombor punca kuasa 3 sempurna. Ya. Hanya nombor 5 ini punca kuasa 3 sempurna. Kerana apa? Bila kita puncakan kuasa 3, okey, kalau kita punca kuasa 3, 3 kecil di luar, menunjukkan dia punca kuasa 3, kita akan dapat balik asas nombor dia 2. Kalau nombor ni punca kuasa 3 27, 3 kecil kita letak atas, kita akan dapat balik 3. Asas dia punca kuasa 3 64, dapat balik 4. Punca kuasa 3 125 akan dapat balik 5. Punca kuasa 3 216 akan dapat balik 6. Asas dia punca kuasa 343 akan dapat balik 7. Punca kuasa 3 512 akan dapat balik 8. Punca kuasa 3 729 akan dapat balik 9. Okey. Sekejap lagi kita akan automatik akan terkeluar daripada kelas cikgu. Nanti kamu akan login balik sebab kita punya masa untuk ni diberi hampir tamat. Jadi cikgu nak sambung sikit lagi. Nanti kalau dah tiba-tiba terkeluar tu, kamu cuba login balik lah. Kamu login balik. Masa 3 ni. Mana? Okey, kalau punca kuasa 3 10 1000 jadi 10. Nanti cikgu tunjuk cara guna kalkulator lah. Punca kuasa 3 1331 dapat 11. Punca kuasa 3 1728 akan dapat 12 dan seterusnya. Okey. Cikgu tunjuk bagaimana cara kamu nak guna kalkulator. Okey. Okey, pada kalkulator kamu ni dia ada, biasanya kebanyakan kalkulator lah, kebanyakan dia akan share, dia akan berkongsi kuasa 2, kuasa 3 ni satu butang yang sama. Punca kuasa 2 dan punca kuasa 3 satu butang yang sama. Di mana butang kuasa 2 warna putih, butang kuasa 3 warna orange kan kat belakang ni. Tapi kita kena tekan shift lah. Contohnya kamu nak tekan 512, punca kuasa 3 512. Kamu kena tekan, kalau tekan terus macam ni, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi kamu kena tekan dulu shift sebab kita nak ambil nombor di atas. Tekan shift, dia akan naik simbol X di atas kalkulator kamu. Maksudnya kamu shift diaktifkan. Shift diaktifkan ni maksudnya untuk kamu tekan nombor-nombor yang orange di atas. Jadi kita nak ambil punca kuasa 3, kita tak ambil punca kuasa 2, tekan. Okey, nampak dia keluar nombor 3 kan? Maksudnya simbol ni adalah punca kuasa 3. Okey. Jadi tulis, kita nak ambil apa? 512, tulis 512 sama dengan, automatik dia akan bagi asas nombor bagi 512. Bagi punca kuasa 3, asas dia adalah nombor 8. Jadi mana-mana nombor kamu boleh test di sini. Contohnya punca shift
punca kuasa 3 1 3 3 1 sama dengan nombor 11. Maksudnya ini adalah nombor-nombor punca kuasa 3 sempurna. Selain daripada nombor-nombor yang ada dalam senarai ini, contohnya 216 dan 216 lepas tu 343. Tiba-tiba letak 255. Adakah 255 ni punca kuasa 2 sempurna? Nak tahu? Kita akan test. Shift. Okey, punca kuasa 255, punca kuasa 3 255 sama dengan 6.344 kata kan? Maka dia bukan punca kuasa 3 sempurna. Okey. Dan soalan tanya, adakah contohnya adakah 2300 adalah punca kuasa 3 sempurna? Kita test. Okey. Punca kuasa 3 2500 sama dengan 13.57. Bukan. Jawapan kita adalah bukan punca kuasa 3 sempurna. Okey. Kalau kamu faham yang tu, maksudnya kamu dah menguasai hampir keseluruhan tajuk ni lah. Sebab dia tajuk ni berkenaan dengan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey. Cikgu nak sambung sikit ya. Oh, tak salin lagi. Salin dah. Nak salin mana? Slide ni. Screenshot. Yes. Bagus. Tapi kamu jangan bimbang bahawa cikgu rasa ada siapa-siapa sebab dengan cikgu tak ada bunyi macam tu. Mungkin ada orang kawan-kawan kamu kot. Ada bunyi macam printer. Cikgu. Dah screenshot? Dah cikgu. Okey. Yang ni? Yang ni dah? Ini dah, siap dah. Okey, bagus. Okey, kita tengok Okey, kadang-kadang soalan dah bagi dalam bentuk. Okey, tadi cikgu terangkan kat kamu. Nanti siapa? Cabarlah bila mengajar ni. Jangan kacau. Sabar sat je. Putih. Okey, kita sambung sikit lagi nah. Tadi okey. Kita tengok pada soalan. Okey. Okey, cara nak cari kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, kuasa 3 tak ada masalah lah. Okey, sekarang ni dia melibatkan operasi tambah tolak darab bahagi. Cikgu ambil satu. Dia boleh jadi lah. Yang penting kamu tahu bagaimana nak cari nilai punca kuasa 3 dan punca kuasa 2. Kuasa 2 dan kuasa 3. Bila kamu selesai tahu macam mana nak cari nilai tersebut, datanglah operasi tambah tolak darab bahagi ke apakah, kamu boleh selesaikan. Contoh ni lah. Okay, kita ambil satu contoh soalan 3.2H. Okey, soalan ni
Cikgu edit sikit. Cikgu crop sikit dia punya image. Kita buang yang mana tak perlu. Okey. Okey, ni contoh soalan. Ni untuk melibatkan operasi. Okey, nampak tak? Boleh on balik kamu punya mic. Kalau yang off tu boleh on balik. On je mikrofon kamu boleh on kan? Okey. Jelas tak? A sama dengan 16. Okey, bagus. Sat. Okey, sat nah. Cikgu tak. Okey, pertama sekali, ini. Nilai pertama dengan nilai yang kedua. Operasi sebenarnya dia operasi biasa je. Okey. Punca kuasa 49. Tengok balik kamu punya CV tadi. Ada tak nombor 49? Punca kuasa 2 49. 7 kan? 7. Maka 7. Maka automatik kamu dapat sini 7 tambah 3 kuasa 2. Tengok balik CV kamu. Sebab tu dia kata salin ni. 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 49 kan? Okey, 49 sama dengan 7 tambah 49 berapa? 56. Itulah jawapan dia. Okey, yang ni melibatkan nombor negatif kuasa 2. Ingat cikgu kata tadi, kalau negatif kuasa 2, jawapan dia akan jadi positif. Kalau nombor negatif kuasa 3, jawapan dia akan jadi negatif balik. Okey, negatif 2 kuasa 2. Jadi negatif 2 darab negatif 2 jadi 4. Okey, bahagi dengan punca kuasa 100. Okey, punca kuasa 2 100. Tengok 10. Okey, jadi 4 bahagi 10. Okey, 4 bahagi 10 berapa? 4 bahagi 10 0.4 kan? Jawapan dia adalah 0.4. Ya. Okey, ni 12. Punca kuasa 2 12 per 27. Kamu ambil satu-satu. Punca kuasa 2 12 berapa? Punca kuasa 2 27 berapa? Tengok balik CP kita tadi. 3. Berapa? Apa tadi? 12 dengan 27 kan? 12. Oh, sekejap. 12 27. Okey. Kamu tulis terus tak apa? Kamu tulis terus dalam kalkulator saintifik kamu. Sat cikgu tunjuk. 2 point 2.3. 23. 23. Yep. Yang mana 23? Punca kuasa ni. Kau jawapan semua. Sat kita tengok Cikgu pun nak kena guna kalkulator juga. Cikgu tak ni tak ingat. Sat, ni kau cakap. Bapa tak dengar, bunyi jauh. Okey, kalau kamu nak mudah, sebab dia kamu tulis je ada ni. Okey, ini adalah kalau simbol kalkulator dia ada setengah yang macam ni. Ada biasa casio casio biasa dia akan tulis A B per C. Tu sama aja, untuk pecahan juga. Okey, kita nak letak punca kuasa kan. Okey, kamu letak
Berapa? Tak dengar. 2/1/4. Okey, kita tengok jawapan bersama tak? 12 bahagi 27. Okey, sama dengan 2/3 jawapan dia. 2/3. Okey, kita tulis dulu 2/3. 2/3 ataupun kita tulis bentuk perpuluhan pun boleh. 0.6 kan? 2/3 ataupun 0.6. Okey, tak apa, kita tulis dah. Okey. Ini 2/3 bahagi, okey, negatif 2/3 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 3 sama dengan 2 kali 2 4 ke 2 8. 8 per, sebenarnya kalau nak tulis dengan kalkulator terus pun boleh jawapan dia, tapi kita tunjuk step by step. 27. 27. Okey. Okey, selesaikan. Ni kita selesai secara manual cikgu ajar. Okey, 2/3. Okey, bahagi, konsep nombor pecahan dulu kita belajar. Kalau bahagi tukar kepada darab, automatik 27 akan naik atas. 27 akan naik atas. 8 kat turun bawah. Okey, 27 dengan 3 boleh mati tak? CP3 dengan tak boleh. 8 dengan 2 boleh kan? 8 dengan 2 potong jadi 1. Potong jadi, biasanya soalan subjektif, kamu kena tunjuk kamu punya jalan kerja 4. Okey, apa lagi? Okey, sama dengan 20. Okey, negatif, kalau letak negatif itu tak apa, kita buat satu. 27 per 4 kali 3 12 kan. Okey, yang ni boleh tukar kepada nombor pecahan bercampur. Tukar pada nombor pecah. Berapa? 21/4. Negatif, jangan lupa ni. Negatif 2 1/4. Ya. Kita check. Kamu boleh check dalam ni. Jadi yang lain boleh try buka kalkulator. Okey, ni cikgu tunjuk pada yang lain lah. Okey, kamu dah dapat negatif 27 per 12. Okey, boleh tukarkan pada pecahan bercampur. Nak tukar pecahan bercampur. Betul dah ni. Negatif 2 1/4 sama dengan negatif 9/4. Dalam kalkulator cikgu ni, ni dia. Tekan shift. Negatif 2 1/4. Jadi itulah jawapan dia. Okey, kita pergi pada soalan berikut. Okey, soalan B. Okey, punca kuasa 27. Punca kuasa 3 27. Okey, 27 sama dengan T 3. Maka ni adalah 3. Tolak 1.5 kuasa 2. 1.5 kuasa 2. Berapa? 3.20.
Ya. Jadi 3 tolak Kosong. kosong. Apa dia? Sifar 5. Tak jelas, putih-putih je aku dengar. Cak. 1.5 kuasa 2. 1.5 kuasa 2 bukan 2.25. Betul ni. Okey, kalau nak kira cara manual, cikgu tunjuk cara manual lah. Cara kalau kita rasa confused, tapi guna kalkulator, kamu cari contohnya 1.5 dua kali kan, 1.5 darab, kalau 15 kuasa 2 sama dengan apa? Cikgu shortcut sikit. 225 kan. Ok, kalau kamu tengok sini, kalau 1.5 kuasa 2, ok, dia ada selepas titik perpuluhan ni dia ada dua nombor. Maksudnya kamu gerak ke titik 1, 2, maka 1.5 ni sama dengan 2.25. Okey, cara nanti kita tunjuk kalau nombor tu perpuluhan mudah. Okey, sebelum ni kita tunjuk ni konsep bagi nombor perpuluhan ni. Sana. Sebelum kita terus menjawab soalan ni, cikgu baru terlintas satu benda. Kaedah. Contohnya untuk cara kamu, cara manual ni, cara kita nak kira secara manual. Contohnya 2 kuasa 2 sama dengan 4 gerak. Okey, kalau dia kata 0.2 kuasa 2 sama dengan berapa? Jadi ni 2 darab 2. Jadi kalau kita pergi dia ni 0.2 kamu akan darab 0.2 kamu akan darab kan. Okey, di sini ada berapa titik perpuluhan ni? Kalau kita sekat ni, ada 2 nombor yang berada titik perpuluhan kan. Maka 4 ni 2 darab 2 4. Ada 2 titik perpuluhan, maka kamu gerakkan 2 titik 1 2. Dia akan jadi jadi 0.04. Matematik simple. Kalau dia kata 0.02 kuasa 2, jadi kamu tengok, kamu dah tahu dah 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Berapa titik perlu gerak? Kamu letak 0.02 0.02. Maka ada 4 kan. Di sini 2, di sini 2, di sini pun 2. Maka 4 titik perlu gerak. 1 2 3 4. Okey, jadi jawapan dia 0.0004. Seterusnya lah, kalau dia ada soalan kata 0.0002 kuasa 2, kamu tulis 0.0002 darab dengan 0.0002 darab. Di sini ada berapa kali? Ada 8 kali. Maka 2 perlu gerak berapa kali? 8 titik perlu gerak. Kita letak warna lain sikit. Okey, jadi 8 kali titik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Macam tu cara. Ini cara kita panggil kaedah manual lah. Kalau kamu nak tanpa menggunakan kalkulator. Itulah jawapan dia. Okey, sama juga kalau satu nombor berkuasa 3. Contohnya 2 kuasa 3. Maksudnya 2 kali 2 kali 2 8 kan. Kalau dia kata 0.02 kuasa 3, kamu tahu dah asas 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi 0.002 0.002
0.002. Ada berapa kali tu? Sebelah nombor yang selepas titik perpuluhan. Ada 6 kali, betul tak? Ada 6 kali nombor selepas titik perpuluhan. Maka 8 ni kamu nak gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 0.002 kuasa 3 sama dengan 0.0008. Kosong ada 5 kali depan. Itu jawapan dia. Boleh? Ini kaedah di mana kalau kamu nak mudah lah, nak mudah. Kalau nombor ni nombor simple aja, no, tapi dia ada perpuluhan. 0.00 tu kamu kena pecahkan macam ni. Ada soalan kat ni? Tak ada. Ada. Apa dia? Oh, kamu bilang 9. Ya. Bagus. Nama siapa? Adin. Bagus. Ya, bagus. Tu yang cikgu nak ni. Nak apa? Nak tunggu. Maksudnya kamu boleh detect. Kalau 2 ni baru 6 kan? Maksudnya dia adalah 9 kali. Betul. Yang cikgu nak. Maksudnya kamu kena gerakkan sebanyak 9 kali. Sebab dia kuasa 3 kan. Nombor ni ada 3 kali. 3, 6, 9. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya kamu kena tambah lagi banyak kosong. Terima kasih kepada kita yang ni bagi tahu. Macam itulah kamu kena faham. Maksudnya kamu dah faham. Okey, kita pergi kepada soalan kita 3.2H. Okey. Untuk nombor ni, okey, ni adalah nombor pecahan. Punca kuasa 2 ni, punca kuasa 3. Okey, kamu ada beberapa kaedah. Kamu nak tulis terus ni dalam kalkulator pun boleh, ataupun lebih baik kamu buat secara manual sebab kita perlu tunjuk jalan kerja kan. Dalam soalan kamu perlu tunjuk jalan kerja. Jadi tukarkan pada nombor pecahan biasa. Darab tambah. Yang ni darab, yang ni tambah. 4 kali 2 4 kali 2 8. 8 tambah 1 okey, 9/4 punca kuasa. Tu. Tolak 8 kali 15 8 kali 15 apa? 100 120 kan? 20 125. Okey. 125/8 punca kuasa 3. Okey. Punca kuasa 29 sama dengan punca kuasa 29 sama dengan 3. Punca kuasa 24 sama dengan 2. Jadi kamu tahu dah sini 3/2 tolak punca kuasa 3 125 sama dengan 5. Punca kuasa 38 sama dengan 2. Kamu kena ingat balik sifir yang cikgu bagi tadi. Ni. Kalau 125 sama dengan 5. Kalau 8 sama dengan 2. Okey. Okey, bila sampai sini macam mana? Okey. 3 tolak 5 asal apa? Perkali Perkali yang dah sama per 2. Okey, 3 tolak 5 apa? Siapa boleh bagi jawapan cikgu? 3 tolak 5. Kalau kelas putera, cikgu ajar 3 ni positif, negatif 5. Okey, ada duit RM3, hutang RM5, jadi negatif 2/2 tak? Okey, potong sama dengan negatif 1. Itu jawapan dia. Negatif 1. Okey. Kita pergi pada soalan
seterusnya, soalan H. Soalan H, negatif 5 kuasa 2 sama dengan negatif, darab negatif akan jadi positif. 5 darab 5 jadi 25. Okey, tambah 9 darab 2 apa? 18 tambah 7 20. 5. Okey, 25. Okey. Punca kuasa 25 per 9 kan? Okey, tolak 3 kuasa 2 2 kuasa 3 8. Betul tak? Okey. Okey, tukarkan yang ni dulu kepada buang dulu punca kuasa ni. Punca kuasa 2 25 sama dengan 5 per punca kuasa 9, punca kuasa 2 9 adalah 3. Okey. 25 tambah 5 per 3 tolak 8. Okey, macam mana nak selesaikan? Sama ada kamu tekarkan terus 5 bahagi 3 berapa? Dapat perpuluhan kan? Tolak macam biasa. Kamu boleh tukarkan. Kamu ada dua pilihan. Sama ada nak jadikan 25 ni jadi pecahan 25 per 1. Kita samakan penyebut. Bawah ni darab 3, ni darab, macam panjang jalan dia. Kamu tukarkan terus 5 bahagi 3. Guna kalkulator. 5 bahagi 3 25 tambah 5 bahagi 3 apa? Dapat 1.6666. Okey. 5 bahagi 3 sama dengan 1.666 kan? 1.666. Kita bundarkan pada 2 titik perpuluhan. 6 di belakang akan naik 1 jadi 1.6 1.67. Kita ambil 2 titik perpuluhan 1.67. Kita bundarkan. Ingat bundar, kalau 5 dan ke atas nombor selepas dia akan naik 1. Kalau 4 ke bawah dia tak naik 1. Jadi 1.67. Kita ambil 1.67. Okey. 1.67 tolak 8. Okey, kamu tolak je lah. 25 tambah 1.67 tolak 8 berapa? Coba tolak. 18.60. Ya. Maka tu jawapan dia. Okey. Ni soalan H kan? Ni soalan H. Okey, soalan C benda yang sama kamu kena buat. Okey, punca kuasa 64. Punca kuasa 3 64. Pertama kali kamu nak corok dia, kamu tengok dia punya nombor 64 dalam kuasa 3. 64 berapa? 4 kan? 64 4 kuasa 3 sama dengan 64 kan ni. Jadi jangan kata 8 tu untuk speed 2 kot. Kan. 64 jadi bermasuk 4 negatif 4. Okey, negatif 4 darab. Okey ni, cikgu tunjuk tadi ni. Negatif 2 0.2 darab 3. Okey, 0. Kamu dah tahu dah 2 kuasa 3 sama dengan 8 kan? 2 kuasa 3 sama dengan 8. Berapa titik perpuluhan dia ada? Dia perlu ni 2 0.2 0.2. Ada berapa kali 0.2 di sini? Perpuluhan. Ada 3 kali kan? Ada 3 kali. Maka perlu gerakkan 3. 1 2 3. Jadi 0.008. Okey, darab negatif 4 darab 0.008 berapa? Negatif 4 darab 0.008. Negatif
Negatif Sifar perpuluhan sifar perpuluhan Sifar 32. yes. Betul. Bagus. Maksudnya kamu dah mahir dan sangat faham dah tajuk ni. Okey. Yang ni sama. Kalau ni, kalau 1 punca kuasa 3 apa-apa nombor 1 ni dia special nombor lah. 1.1 1, 1 kuasa 1 1, 1 punca kuasa 2 1, 1 punca kuasa 3 1, 1. Jadi nombor dia ni dia kekal, dia takkan berubah. Apa-apa nombor 1, kalau nanti kamu jumpa kuasa 1, punca kuasa 1 apa? Nombor tu 1, asas nombor 1, dia tak berubah. Macam cikgu sebut tadi. Sebab tu cikgu tak tulis di sini. 1 kuasa 3 sama dengan apa? 1 kuasa 3 sama dengan 1. Nilai dia tak berubah. 1 kali 1 kali 1 1. 1 kuasa 2 sama dengan 1. Punca kuasa 1 sama dengan punca kuasa 1. Punca kuasa 3 1 sama dengan 1 juga. Jadi 1 ni cikgu tak tulis sebab dia nilai dia sama. Tengok anak najak. Alah. Jadi di sini okey. Dia dah tulis dah ni. Punca kuasa 3 1 sama dengan 1. 1 per 125 punca kuasa 3 125 sama dengan tengok ni. 125 sama dengan 5. Okey, darab ni 0.3 kuasa 2. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Berapa titik perlu digerak? 2 titik kan? Sebab ni ada satu titik belahan, tapi ada satu lagi titik belahan 2. Maka 1 2 titik. Maksudnya 0.09. Jadi 1/5 darab 0.09. Berapa? 1/5 darab 0.09. 1 berapa? Sifar perpuluhan sifar kecilkan. Sifar bulan sifar 1 8. Betul? Okey, last ni. Punca kuasa 2 16. Punca kuasa 2 16 adalah 4. Okey, hari ni kamu kena ingat ni. Kurungan ni kurungan. Bermaksud nilai di dalam nanti dia akan kuasa 2 pula. Okey. Tolak 6 kurungan kuasa 2. 4 tolak 6 jadi negatif. Ada RM4, hutang RM6. Jadi hutang lagi RM2, betul tak? Jadi negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2 dia akan jadi apa? Positif. Negatif 2 darab negatif 2 dia akan jadi negatif darab negatif dia akan jadi positif. 2 darab 2 jadi 4. Tu jawapan dah. Daripada ni dia akan jadi 4. Okey. 4 darab okey. Tukarkan punca kuasa 5. Okey. Negatif. Okey, dia akan darab. Okey. Punca kuasa 3 dia akan jadi kekal negatif sebab dia punca kuasa 3 kan. Kuasa 3 pun jawapan dia akan kekal negatif. Jadi kita tulis siap-siap negatif. 54. Punca kuasa 3 54 ada? Tak ada. Okey, sebelum tu kamu tengok 54 dengan 128 ni. Nombor ni boleh dibahagikan atau tidak dengan mana-mana sifir? Boleh bahagi dengan sifir 2 kan? 54 boleh bahagi dengan sifir 2. Cuba bahagi. 54 bahagi 2, kita kecilkan dia. 54 bahagi 2 berapa? 27 kan? Okey, dapat 27. 128 bahagi 2 64. Okey, cuba tengok
27 dengan 64 dalam punca kuasa 3 tadi. 27 ada, 64 pun ada, betul tak? Jadi 3/4. Jadi jawapan di sini adalah negatif 3/4. Okey, negatif 3/4. Biasa kita akan letak sempadan lah, sebab darab tu kan. Okey, 4 darab negatif 3/4. Ataupun kamu tukarkan 3/4 ni kepada nombor perpuluhan. 3/4 berapa? Untuk mengelakkan kamu ni 3/4 0.7. Jadi 3/4 ni sebenarnya dia sama dengan nilai cikgu nak ambil nombor apa warna apa? Okey, 3 ni dia sama dengan negatif 0.75. Okey, jadi 4 darab terus dengan negatif 0.75 berapa? 4 darab berapa? Dapat? Negatif 3. Negatif 3. Maka kamu dapat jawapan dia adalah negatif 3. Okey, jelas tak? Okey, alhamdulillah. Untuk hari ini kita punya objektif kita pada hari ini untuk kamu faham apa itu konsep kuasa 3, punca kuasa 3, kuasa 2 dan punca kuasa 2, dan operasi yang melibatkan operasi tambah tolak darab bahagi ni yang melibatkan nombor-nombor kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Jadi kalau kamu faham apa yang cikgu terangkan hari ni, maksudnya kamu dah menguasai lah tajuk ni. Jadi ada apa-apa soalan? Okey, kalau ada apa-apa soalan nanti untuk next sesi, okey, kamu okey, kalau tengok pada buku teks nanti cikgu akan print screen, hantar kat grup kita, grup WhatsApp tu. Okey, kamu cuba buat soalan ni, kamu cuba buat semula soalan muka surat 64. Okey, soalan muka surat 64 cuba buat dalam buku ataupun kertas catatan kamu, buat agak elok, lepas tu kamu snap gambar bagi kat cikgu, boleh? Latih diri 3.2H. Boleh? Ni latih diri ni. Okey, kamu buat balik dalam buku tulis, faham balik apa yang cikgu terangkan tu, kamu dah buat, kamu snap gambar, WhatsApp kepada cikgu lah. Okey, nanti cikgu akan semak dan cikgu akan tanda, cikgu akan bagi balik. Boleh lah. Okey, jadi ada okey, bagus kerana kamu dapat meluangkan masa dengan kelas cikgu, dan cikgu harap untuk lepas ni, untuk next sesi kita akan sambung lagi, dan kalau boleh untuk next kelas kita akan habiskan tajuk kuasa ni bab yang 4 dan kita akan masuk terus tajuk yang kelima. Jadi takat tu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu cubalah sedaya upaya. Ramai juga ni ada, kalau tengok. Jadi kita akan jumpa pada sesi seterusnya pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Kalau tak ada apa-apa, nanti pesan kat kawan-kawan yang mana ada grup WhatsApp tu, pesan kat kawan join kelas Cikgu Hafsan secara live lah. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey, kita takat tu saja kelas cikgu pada tengah pagi ni. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu lagi, video ni nanti kalau cikgu sempat, cikgu akan masukkan dalam ni, cikgu akan bagi link video untuk rujukan kamu di masa depan. Okey, terima kasih.